Antara perkara yang kita sentuh, penguasa dan agama ialah dua anak kembar. Agama itu pokok, penguasa itu pengawal. Ini kata-kata Imam Al-Ghazali. Tambah Imam Ghazali lagi, dia kata apa-apa benda pun yang tak ada pokok, yang tak ada foundation, yang tak ada asas, yang tak ada tiang, dia akan roboh. Agama pun macam tu. Dan sesuatu yang tak ada pengawal, sesuatu yang tak ada penjaga, dia akan hilang. Contoh duit. Kita letaklah duit di mana-mana, dia akan hilang bila kita tak jaga. Jadi agama itu ialah tiang. Kalau tak ada agama ni, robohlah. Jadi agama tu tiang, dan pihak pemerintah ialah pengawal agama. Dua-dua ni saling berkait rapat. Dua-dua tu kena ada. Agama itu pokok, penguasa itu pengawal. Sesuatu yang tidak ada pokok, dia akan runtuh. Sesuatu yang tidak ada tiang, tidak ada asas, dia akan runtuh. Dan sesuatu yang tidak ada pengawal, dia akan hilang. Agama ni kalau dia tidak dikawal oleh pihak berkuasa, tidak diperjuangkan oleh pihak yang memerintah, dia akan hilang. Kita tengok contohnya di Myanmar, di Burma sana. Begitu juga di Xinjiang, China sana. Bila pemerintahan dapat kepada orang bukan Islam dan mereka menekan puak-puak Islam ni, ini mengakibatkan agama Islam di sana tu dia tak ada penjaga. Pokok dia ada, penjaga tak ada. Bila penjaga tak ada, dia makin lama makin hilang, makin lama makin hilang. Itu bahaya dia. Sebab itu kita katakan, kalau orang kata kuasa ni penting tak? Kuasa pemerintahan penting. Seterusnya, fiqh ataupun fiqh. Fiqh bertujuan untuk memastikan tahap lulus, sedangkan tasawuf untuk menjadikan kelulusan itu berkualiti. Kita ambil contoh sembahyang. Dari segi fiqh, sembahyang ni dikira lulus apabila kita selesai dia punya rukun-rukun, selesai dia punya syarat sah, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Selesai. Itu penilaian dari sudut fiqh. Tapi penilaian dari sudut tasawuf, selain yang itu tadi, dia nilai juga isi dalaman hati kita. Adakah sembahyang orang ni dalam keadaan khusyuk? Adakah sembahyang dia dengan rasa kehambaan? Adakah dalam sembahyang dia ada takut dan harap? Adakah dalam sembahyang dia ada cinta kepada Allah? Itu nilai tasawuf. Fiqh tadi dia kira benda yang lulus. Tasawuf dia kira kualiti. Itu perbezaan antara fiqh dengan tasawuf. Saya dulu ada berguru dengan satu orang ustaz. Ustaz Mat nama dia. Dia ni mengajar kitab di kampung, jadi saya rajin pergi. Kata dia masa dia nak ambil tauliah mengajar, dia hadiri temu duga. Dalam temu duga tu, orang yang temu duga dia tanya, "Ustaz, kita ni semayang berdiri atas apa?" Kita ni semayang berdiri atas apa? Rupanya soalan ni soalan permainan, bukan soalan direct. Dia nak tanya tentang tasawuf. Yang ustaz kita tadi dia jawab kan, setahu saya kita semayang berdiri atas sejadah. Dia kata salah. Jadi apa jawapannya? Kita sembahyang berdiri di atas takut dan harap. Dia nak hala ke tasawuf. Manalah kita nak pesan, kan? Dia duk tanya macam tu. Rupanya nak tanya bidang tasawuf. Kita sembahyang ni berdiri atas takut dan harap. Jadi fiqh ini dia kira lulus. Kalau selesai yang tu, selesailah bahagian fiqh. Tapi kalau tasawuf dia kira kualiti. Contoh dia macam puasa. Tadi kita tengok sembahyang, ini puasa pula. Kalau mengikut fiqh, puasa kita kira lulus apabila kita tak makan, tak minum, tidak murtad, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Selesai, lulus kan? Fiqh dia setakat itu. Tapi bila tasawuf pula, selain daripada yang itu tadi, dia juga menilai orang yang puasa ni dia jaga tak mata dia jaga tak indera telinga dia jaga tak langkah kaki dia ke mana, dia jaga tak hati dia tu hala ke mana. Jadi dia mengira bahagian kualiti. Fiqh dia mengira tahap lulus. Tasawuf dia mencantikkan lagi, dia kira kualiti tahap lulus tu tadi.
Seterusnya, warak. Warak ni ada 4 tingkat. Kita kata, warak sungguhlah orang tu. Warak ni 4 tingkat. Tingkat yang pertama, tingkat fiqh, iaitu warak yang disyaratkan pada keadilan. Kita nak kahwin, nak cari satu orang saksi. Siapa yang layak jadi saksi di kampung ni? No, Pak Din yang layak. Sebab dia tu dosa-dosa besar dia tak buat. Sembahyang fardu semua selesai. Tak ada kelakuan-kelakuan yang tak senonoh. Jadilah dia saksi, ambil dia jadi saksi. Yang tu nak jadi saksi, jadi hakim, jadi khodi. Yang tu dia punya warak dia. Itu warak peringkat fiqh. Dia nilai setakat itu sahaja. Tapi kalau warak peringkat tasawuf, dia naik tingkat yang kedua, iaitu warak orang-orang yang soleh. Macam mana yang dikatakan warak orang-orang yang soleh? Orang-orang yang soleh ni perkara-perkara syubhat dia tak buat. Perkara syubhat dia elak. Kalau orang yang tingkat pertama tadi, perkara syubhat dia masih buat lagi. Bila naik ke peringkat orang-orang soleh, perkara syubhat dia tak buat dah. Perkara syubhat ni perkara yang samar-samar. Contohlah, dulu ketua kampung kita ni pesan lah, dia ada sebidang tanah. Dia tanam pokok rambutan di tanah dia tu. Dia kata siapa-siapa pun lalu di tanah saya ni, bila sampai musim buah-buahan, kalau ada buah makan, selang beberapa tahun lepas tu kita pun lalu dia punya tanah. Bila sampai di tanah dia, nampak ada sebatang pokok rambutan tengah berbuah. Tapi kita was-was, yang ni tanah dia ke tanah orang? Tanah dia ke tanah orang sebelah? Sebab dekat dengan sempadan. Jadi benda ni dia syubhat, tak tahu boleh ke tak boleh ke makan. Bila rasa macam tu, tak usah makan. Itu peringkat orang yang soleh. Itu warak peringkat yang kedua. Warak peringkat yang ketiga, iaitu warak orang-orang muttaqin, iaitu orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni kualiti dia lagi hebat. Dia bukan sekadar tak buat perkara-perkara yang syubhat, dia juga meninggalkan perkara yang halal, tapi dia khawatir kot-kot jadi salah. Contohnya bercakap tentang hal orang lain. Borak tiba-tiba timbul cerita tentang orang. Bila timbul cerita tentang orang ni, dia seboleh-bolehnya dia tak mau cerita. Padahal boleh cerita tentang orang kan, cerita yang betul, apa salahnya. Tapi sebab dia nak jaga warak dia tadi, dia tak minat nak cerita pasal orang.